Astagfirullahaladzim. Sekali. Tak bedding bed. Bed sorang saja. Bedding bed sorang saja. Hah? Okey dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebelum daripada kita nak khutbah ini, insya-Allah kita taqaddam sikit. Kerana nampak orang ikhwah kita tu ramai, boleh kita mari duduk depan sikit, satu saf lagi, tak ada muskilah, kita berapat sikit biiznillah taala. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai Tuhan yang cipta, yang menjadi, yang mengadakan sekalian perkara. Sebenarnya kita sebagai manusia, Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita, bukanlah Dia menjadikan kita seumpama makhluk yang lain. Kita sebagai manusia, Allah Ta'ala menjadikan kita ada matlamat khusus. Perkara ni pastilah kita menanamkan di dalam diri kita sebelum daripada kita akan kembali, akan pergi dan pindah daripada ini dunia. Kalaulah kita tak sediakan perkara tersebut, nescaya kita akan masuk di dalam subhan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu duduk di dalam kerugian. Allah Jalla Jalaluh
menjadikan kita sebagai manusia, dan dia itu mengutuskan, menghantarkan kepada kita akan wahyu daripadanya. Dan Tuhan mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan wahyu tersebut, untuk menjadikan contoh tauladan sebagai kita anak Adam, untuk kita menerimakan ajaran Islam, ajaran fitrah, ajaran kesemulaan jadi, ajaran yang selaras dengan hidupan manusia yang sempurna, manusia yang sebenar, yaitu ajaran al-Islam. Cuma hidupan kita di dalam hari-hari pastilah ada percobaan yang berbagai-bagai. Percobaan yang berbagai-bagai itu dikenakan dengan fitnah. Fitnah tadi ialah perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendak dengan iradatin kauniyah, dengan kehendak yang kita sebagai manusia nak campur aduk dengan kehendak Tuhan, itu tidak boleh. Pasti kita sebagai manusia kena menemui akan cobaan yang Allah Ta'ala berlakukan sebagai sistem untuk nak menghidupkan kita sebagai manusia di dalam dunia yang sementara. Cuma bagaimanakah kita sebagai manusia, terutama manusia yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan pahala dan dosa, bagaimanakah kita nak menetapkan diri kita dan nak mengasaskan diri kita di dalam cobaan fitnah yang Tuhan itu pasti berlaku perkara tersebut. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia nak duduk dalam keadaan tidak mengetahui tak boleh. Kita sebagai manusia nak duduk dalam keadaan tak tahu tak boleh. Walaupun kita orang yang beriman dah sekalipun, kita tak boleh menghalangkan ataupun melokkan diri kita, menetapkan diri kita di dalam kejahilan. Jahil itu Islam sangat menentangkan perkara tersebut. Dia tak lepaskan kita sebagai umat Nabi kita alaihi salatu wassalam duduk di dalam keadaan yang jahil. Tidak ada satu perkara sebagai maklum di sisi orang yang beriman di dalam Al-Quranul Karim, satu perkara yang Tuhan suruh minta tambah daripadanya malaikat ilmu pengetahuan. Wa qur rabbi zidni ilma. Kata olehmu, wahai manusia, wahai umat, wahai orang yang beriman, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahlah kepada aku ni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, yakni ilmu yang nak membawakan kita kepada kejayaan hidup. Kejayaan kita pakai umur, kejayaan kita pakainya jasad kita. Ilmu sahaja. Ilmu itu datang daripada mana? Ilmu itu datang daripada lain tak guna. Tidak ada ilmu yang nak tahu hakikat kita sebagai manusia nak guna jadi kena selain daripada ilmu yang datang daripada Allah melalui Al-Quran ataupun melalui perkataan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dua sumber ini sahaja manusia akan dapat keselamatan, manusia akan dapatnya kebahagiaan di dalam hidupan hidupan dunia dia. Bukan sekadar hidupan dunia yang dia dapat kemenangan, bahkan dia akan dapat kemenangan sampai kepada hari yang tidak ada kehabisan, yaitu hari al-akhirah. Di dalam akhirat tidak ada kehabisan juga. Maka kita guna ilmu pengetahuan yang kita ada itu sahaja yang kita tadi itu nak boleh menyelamatkan diri kita. Cuma kita kena tahu, kata kita nak guna ilmu, guna macam mana? Bagaimana kita nak guna ilmu pengetahuan? Memang kita pakat tahu kata ilmu pengetahuan ada di dalam ini kitab. Memang kita pakat tahu kata ilmu pengetahuan ada di perkataan, perbuatan, akuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sidang Jumaat yang dirahmati, satu lagi daripada perkara yang kita kena meningkatkan diri kita supaya kita boleh menguasai, faham apa yang Allah Subhanahu wa taala kata terhadap kita.
apa yang Allah Ta'ala khabar terhadap kita. Kerana Tuhan turunkan Al-Quran, kita kena faham dulu mula-mula sekali. Hari ni tak serupa dengan 40 tahun lepas. Dan lagi akan tak serupa pula 40 tahun ke depan. Akan tetapi akan jadi serupa tepat tulah kalaulah kita tak gerak gapa-gapa. Nak bergerak pasti kena akal fikiran yang bergerak. Akal fikiran nak bergerak pasti kena ada ilmu pengetahuan yang benar masuk dalam telinga dia, naik pada otak, kemudian dia boleh memahami dengan hati yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk dia. Quran ni Allah Jalla Jalaluhu yaqul, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan akan Al-Quran bahasa Arab supaya manusia itu dapat faham. Kalau gitu, kita sebagai orang ajami, orang yang bukan bangsa bahasa Arab pada asal, bagaimana kita nak menguasai fahamnya Al-Quran? Hujah ini digunakan oleh orang nak duduk tepat tulah, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, nak tetap duduk nak turun hawa nafsu, tak saya nak gerak gapa-gapa. Bagaimana nak faham Al-Quran? Bagaimana nak fahamnya isi kandungan Al-Quranul Karim sedangkan kita orang ajami? Al-Quran kalam yang tinggi, kalam yang penuh dengan al-balaghah, penuh dengan uslubil Arabi, asalib, uslub-uslub, pepatahan-pepatahan, susunan-susunan bahasa Arab. Bagaimana kita nak fahamkan dia? Terkadang du'afa'ul uqul, orang yang faham tadi itu kurang ataupun tidak ada ilmu pengetahuan dengan cara jelas, dengarkan kesamaran tersebut, berasa kata nak duduk tepat tulah, berasa tak saya nak ubah gapo-gapo. Dengan sebab itu, jadi kewajipan pendakwah seluruhnya sebagai wajib di atas dia, wajib syar'i daripada Allah Ta'ala, menerangkan perkara tersebut kepada umat manusia supaya menghalangkan kesamaran-kesamaran yang keluar tubik daripada orang-orang yang nisbah diri dia juga kepada orang-orang Islam. Kita kena faham satu perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat daripada kita. Memang dialah adalah seorang yang bawa data pengajaran yang faham sungguh akan isi kandungan Quran, tak ada dah. Lain nak lebih daripada dia tidak ada. Seorang mana-mana pun tak boleh nak mengatasi dia. Tapi muskilahnya kita telah tahu dengan cara maklum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat daripada kita. Cuma adakah apabila Rasulullah wafat, Islam itu wafat serta Rasulullah? Mati pergi sekali dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Tidak. Islam akan tetap ada di atas muka bumi ini ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha. Nah, bagaimanakah Islam itu nak sampai kepada hari kiamat nanti? Maka pasti kena adanya warasatul anbiya. Warasatul anbiya ialah orang yang kuasa faham bahasa Nabi, faham bahasa yang dicakapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama sekali daripada Arabi, orang Arab. Kerana Quran berbahasa Arab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbangsa dan bahasa Arab juga. Cuma al-Islam bukan agama Arabi sahaja. Bahkan dia agama alami. Agama yang di antara bangsa, seluruh manusia, tak kira bangsa bahasa mana, kulit warna-warni lagu mana, dia tadi itu kena bergantung dengan hablullahil matin, iaitu talian Allah, yakni agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama al-Islam. Barang siapa tolak al-Islam, maka dia akan juluh, tak jumpa dengan kemenangan, tidak jumpa pula dengan Darussalam sebagai syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang beriman. Kalau gitu, pasti kena ada orang khija gati. Khija gati ni biar di kalangan warasatul anbiya. Sebab apabila ada warasatul anbiya di kalangan bahasa yang lain daripada bahasa Arab, mereka itu Allah Ta'ala mengada khusus. Mereka itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri ilmu khusus. Kuasa mereka dengan asbab yang mereka usaha, kuasa mereka memahami kitab Allah.
Mereka baca kitab Allah seumpama mereka baca bahasa Jawi kita. Mereka baca bahasa kitab Allah, mereka kuasa nak fahamnya kitab Allah seumpama bahasa sia kita, hak kita faham. Ni amun nak khitab kepada, nak cakap dengan orang di sini. Kalau orang di lain kita bercakap umpama lain pula. Cuma kita nak faham kata Quran boleh kita faham. Ambil di awal ayat bismillah hingga An-Nas. 1236 ayat dipahamkan oleh warasatul anbiya dengan tidak adanya kesamaran walaupun sedikit. Orang ni tak faham, orang ni faham. Guru ni tak faham, guru ni faham. Itulah umat yang Nabi SAW tinggalkan. Umat Nabi SAW yang Nabi tepakan dengan tangan dia. Dengan sebab itu, kejayaan yang kita tadi itu pasti kena tahu, kata keterangan itu dah ada siap-siap dah di hadapan kita. Ada kitab Allah, ada sunnah Rasulullah SAW, ada warasatul anbiya yang dah tidak faham ke perkara tersebut. Cuma fitnah depan kita ni berat. Setiap hari, setiap detik nampak keadaan umat manusia itu jauh daripada ajaran yang benar. Ajaran yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia tadi berasa jauh. Apa berasa jauh? Kerana perasaan manusia tadi itu dengan agama, terkadang dia kata agama ni membawa pada kita tadi itu klik kepada kemunduran. Agama tadi membawa kepada tak maju dan sebagainya. Kenapa? Kerana terkadang warasatul anbiya tidak membarukan ilmu dia, tidak tajdidkan ilmu dia. Sekadar kita hak ingat, sekadar kita tahu dulu-dulu perkara yang baru-baru, yang selaras molek dengan Quran, selaras molek dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan hidup harian manusia, mereka tidak tajdidkan ilmu mereka. Dengan sebab itu pemuda-pemudi terutamanya, syabab, pemuda-pemudi terutamanya, kita 40 naik ke atas, okey lagi. Agama kita wasa pegang dengan kejap bagi ahli masjid terutama. Tapi pemuda-pemudi kita, wallahu bihi alim. Ada dalam jamiah, dalam universiti, ada dalam madrasah, ada di mana-mana. Mereka itu paling gitu daripada dinil Islam. Kenapa paling? Berasa kata agama kita ialah agama yang tak semaju, tak maju, tak dare dengan semasa dan sebagainya. Ini adalah kewajipan yang berat bagi khatib, bagi imam, bagi ahli jawatan majlis mana-mana pun yang pegang bendera akad lambang al-Islam, mereka itu kena hijau jadi keberat lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lepas perkara tersebut, nescaya perkara ni akan datang kepada kita. Benda yang lagi akan datang tahun depan ni akan teruk lagi. Kerana rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar yang nak khianatkan umat Islam di Palestin saja, di Timur Tengah saja, bahkan seluruh daripada dunia. Mana-mana orang yang pegang dengan agama Islam, pasti dia akan memunahkan akal fikiran mula-mula sekali. Hari ini depan kita ada dua perkara fitnah yang besar. Ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati. Yang pertama, iaitu pahaman yang salah terhadap Islam. Orang panggil ghazwatul fikr. Salah faham terhadap Islam. Tak kira dalam media ekonomi, media pengajian, media tarbiyah, media rumah tangga, media bina peribadi, bina masyarakat dan sebagainya. Dia memahamkan Islam tadi itu lain. Islam dalam masalah ekonomi, tengok dia kata tak boleh nak makan riba, tak boleh kita nak riswah, apa kita nak pergi lagu mana dia kata. Maka termasuk di dalam akal fikiran umat manusia. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara riba, sedangkan manusia tadi itu tak boleh terlepas daripadanya. Banyak mana di kalangan manusia tadi itu termakan dengan ini pahaman. Pasti kita sebagai umat, sebagai alim ulama, sebagai pendakwah, kena basuh tubik daripada akal fikiran manusia. Bagaimanakah Allah Ta'ala haramkan satu perkara, sedangkan manusia itu berhajat kepadanya. Kita tidak ada masa sini. Biiznillah ta'ala kita akan kupas masalah ini dengan majlis yang khusus berhajat pada sejarah. Kita nak memahami kata riba, kenapa Allah Ta'ala haramkan dia, sedangkan manusia daripada musuh Allah rakyat kata riba tadi tak terlepas. Bank mana-mana pun sakut hidup dengan riba.
Hari ni banyak mana di kalangan umat Islam kita? Makan reba banyak mana? Banyak mana kita makan reba? Gindak biar banyak mana? Fanas'alullah ta'ala as-salamu wal afiyah. Kenapa? Kerana faham di sini salah. Kalau dalam masalah nak tarbiyah ruhi, nyegi ke sufi, nyegi ke mana-mana, punah juga diri. Semua tadi itu mereka tahu kepada kita perkara-perkara yang bukan Islam pada asal. Dengan sebab itu fitnah tadi itu lebih kuat. Kita tak boleh tinggal sama sekali. Majalisul ilm, ayyuhal muslimun, sidang jemaat yang dirahmati, kembalilah kamu klik kepada majlis alim ulama. Cuma majlis alim ulama, pendakwah ataupun mujaddid, pasti ilmu yang dia bagi kepada ummah yang mari dengan ramai-ramai gini hari minggu, pasti dia dapat benda-benda yang dia tak pernah dengar. Pasti dia dapat perkara yang dia tadi itu tak pernah kelitah di dalam akal fikiran dia. Kerana Islam itu luas, bukannya sempit. Tapi kita tadi menjemurkan kepada umat-umat Islam yang mari mengaji agama dok kecek wahtullah. Ini bukan cara yang untuk kita nak mengakadkan darajat umat Islam daripada hak molek dah kepada atas lagi. Kalaulah manusia tinggalnya warasatul anbiya, tinggalnya dai pendakwah, bagaimanakah kita nak duduk di dalam dunia yang penuh dengan fitnah tadi itu? Kita nak bawa lagu mana? Kita dengar hak ni berbaca Quran, hak ni berbaca Quran, hak ni berbaca hadis, hak ni berbaca hadis. Kenapa kita tak boleh nak jadi satu di atas dasar al-Islam yang sebenar? Di sini awamun nas tak kuasa nak mengukaskan, nak mengulangkan perkara tersebut. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, pastilah kita tadi itu kembali kepada kekuatan umat Islam yang sebenar, iaitu ilmu pengetahuan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ilmu ada depan kita. Kita alim ulama ada depan kita, pendakwah ada, ulama kita ada. Akan tetapi kita nak pilih dengar tu siapa? Bagaimana kita, metodologi kita, cara ukuran kita untuk menerimakan kebenaran daripada orang yang sampaikan agama kepada kita, bagaimana? Itu wajib kita mengulangkan perkara-perkara tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita berpegang kepada al-Islam kita sebagai agama yang berkekalan sampai ke hari ini, dengan kitab tidak ada ubah walaupun satu huruf, walaupun satu kalimah, walaupun satu baris, ajaran kita tetap ada. Ini sebagai hujah Allah Subhanahu wa taala di atas kita setiap-tiap orang. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita kembali diri kita kepada kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Sayyidil Anam, supaya kata kita tadi itu tak lucu daripada kebenaran yang kita itu duk cari. Dengan sebab itu, orang yang berasa kata tinggal agama, berasa kata paling belakang kepada agama, dia akan hidup dalam keadaan bahagia. Kalla thumma kalla. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tak mau mereka yang paling daripada ajaran Tuhan, paling daripada ajaran kebenaran, mereka nak hidup dalam keadaan bahagia. Dengan sebab itu Allah Taala raya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa paling daripada ajaran Tuhan, dia akan menemui hidupan yang bangka, hidupan yang ada kepanasan, hidupan yang sempit, hidupan yang tidak bahagia, hidupan yang pening kepala,
hidupan yang susah di dalam dada dia, berbagai-bagai daripada bala petaka yang dia akan menemui. Akan tetapi kalaulah kita tadi itu tak faham, kita dah berasa kata benda ni biasa. Tetapi tidak. Itu adalah bala. Itu adalah kemerdekaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhirat esok buta pula sekali lagi. Di hari kiamat esok buta pula dalam keadaan kita tak tahu apa. Nak menuju kepada syurga tak boleh pula. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun sidang Jumaatnya dirahmati, hari ni masa kita tak ada. Umur kita kodok naik, keadaan kita kodok jadi lemah. Ubai kita kena naik atas kepala, kena banyak semata. Kulit kita kena kecuk semata. Dalam keadaan kita boleh tengok. Dengan sebab itu perkara tu kita tak kena mikir banyak. Pasti benda tu kena berlaku. Sebab itu sistem dunia. Cuma yang kita kena berlaku, ilmu pengetahuan kita tambah tak? Iman kita tambah tak? Cara mikir kita ubah tak? Kita kerja untuk Islam tadi itu meningkat tak? Hati kita bersih tak? Ikhlas molek ke tak? Iman kita jadi kuat ke tak? Ketakwaan kita jadi tinggi ke tak? Nampak saudara kita dengan diri kita tu, kita berasa kasih terhadap saudara kita seperti kita kasih diri kita ke tak? Kita niat molek kepada saudara kita seperti kita niat kepada diri kita ke tak? Semua soalan, perkara-perkara, pertanyaan-pertanyaan, kita kena muhasabah diri kita. Sebelum daripada masa kita habis, tak ada satu saat, satu detik pun kita nak kembali klik pada ini dunia pula sekali lagi. Sebab dunia ni tempat lalu, bukanlah tempat yang kita nak mari pula. Seumpama agama-agama yang dia faham kata dunia ni berkekalan, manusia akan boleh mari pula selepas pada mati, roh akan kembali kepada dunia ini. Ini bukan pahaman kita. Ini bukan pahaman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, ayuhas syabab, wahai pemuda-pemudi, sungguhlah kamu dengan menuntut ilmu, sungguhlah kamu dengan semangat yang tinggi untuk mengkerjakan agama Islam, angkatkan bendera Islam. Kamu adalah amanah, satu amanah bagi umat al-Islam. Bukan sekadar untuk diri kita nak bawa, bukan sekadar untuk keluarga kita nak bawa, bahkan kekuatan yang Tuhan beri kepada kita, terutamanya pemuda-pemudi, Tuhan beri khusus. Maka niatlah biarkan molek. Kita sebagai ibu bapa, tarbiyahlah anak cucu kita jadi molek. Tarbiyah yang ada sifat khidmat, sifat ithar, sifat bahasa adab, sifat pengorbanan, untuk dia tadi itu jadi contoh tauladan, manfaat bagi keluarga, bagi diri dia dan bagi ummah. Itulah harapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.